Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Unit Pendidikan Islam 3 akan membentang proposal jamuan hari raya yang telah kami sediakan. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu bahawasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang terbaik dalam Islam? Baginda bersabda, memberi makan makanan dan memberi salam kepada orang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ni, seorang Muslim hendaklah sentiasa memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Bantuan termasuk juga dalam bentuk mengadakan jamuan. Tetapi dalam mengadakan jamuan, kita sebagai umat Islam yang taat akan perintah Allah SWT perlu menitik beratkan aspek-aspek yang penting bagi memastikan jamuan yang diadakan patuh akan syariat agama suci ini. Semoga kita semua terhindar daripada melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Baiklah, kita teruskan dengan yang pertama, iaitu ekonomi. Untuk yang pertama sekali, saya akan terangkan apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam ni merupakan sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam ni sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam untuk mencapai al-falah, iaitu kejayaan. Aktiviti seperti riba dan judi diharamkan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ni, wujud persaingan yang adil dan saksama antara individu. Okay. Kebiasaannya, ekonomi Islam dalam proposal melibatkan anggaran kewangan. Jadi kat sini kita dapat lihat contoh anggaran kewangan yang sesuai dan berpatutan untuk sesebuah majlis. Baiklah, berdasarkan anggaran kewangan tadi, kita dapat kaitkan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan mereka yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana di antara kedua-duanya. Surah Al-Furqan ayat 67. Baik, seterusnya saya akan teruskan dengan ekonomi sebelum majlis. Yang pertama, bilangan jangkaan tetamu perlulah dijangka agar tidak berlaku masalah ketidakcukupan atau pembaziran semasa majlis berlangsung. Ini dapat dikaitkan dengan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Surah Al-Isra ayat 27. Seterusnya, catering perlu dipastikan mematuhi syariat Islam ataupun tidak, serta memenuhi kriteria dari segi cita rasa makanannya, kebersihannya, pekerjanya menutup aurat ataupun tidak, mempunyai sijil halal ataupun tidak, layanannya baik ataupun tidak, dan sebagainya. Dapat dikaitkan dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan perkara yang berada di antara keduanya itu adalah perkara syubhah yang tidak ramai manusia mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, dewan termasuk pakej lengkap kerusi meja yang ditempah hendaklah selesa dan mudah ketercapaiannya. Di samping mempunyai masjid atau surau berdekatan bagi memudahkan tetamu menunaikan solat. Seterusnya, bilik untuk tetamu VIP disediakan untuk kemudahan bermalam. Hal ini dapat dikaitkan dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, menyediakan duit raya untuk kanak-kanak, terutamanya anak-anak yatim sebagai sedekah. Sabda Rasulullah SAW, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya saya akan menerangkan ekonomi semasa majlis berlangsung. Yang pertama, kita mesti sentiasa memahati bilangan makanan dan tempat duduk tamu tu cukup ataupun tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka seluruh badan akan merasakan panas dan demam. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, tabung bantuan prihatin untuk orang fakir miskin dan anak yatim dijalankan. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 83. Seterusnya, kita hendaklah memastikan adakah penjaga duit tabung tu ataupun cedera mata seorang yang telus dan amanah semasa menjaga tabung tu. Seperti mana firman Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Anfal ayat 27. Seterusnya saya akan terangkan ekonomi selepas majlis berlangsung. Yang pertama, pastikan tak ada kelengkapan dewan yang rosak selepas majlis dilaksanakan. Dan yang kedua, kita kena semak semula semua kelengkapan yang ditempah. Pastikan mereka dalam keadaan yang baik. Seperti mana sabda Rasulullah, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Seterusnya, mari kita lihat dari sudut politik. Situasi sebelum jamuan Hari Raya. Sekiranya Menteri Perdagangan dan Ekonomi turut hadir semasa jamuan Hari Raya, secara tidak langsung, doktor pengarah dapat membina kemahiran berkomunikasi apabila berurusan dengan menteri. Sebagai contoh, doktor pengarah dapat merasai sendiri pengalaman sewaktu berurusan dengan menteri. Selain itu, doktor pengarah dan menteri dapat mengenali antara satu sama lain. Begitu juga dengan komuniti yang lain, tidak kira kaya atau miskin. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran yang mengajak kita supaya berkenal-kenalan antara satu sama lain. Yang bermaksud, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Di sini, dapat kita lihat doktor pengarah dapat membina kemahiran berkomunikasi dengan baik dan juga dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain. Situasi semasa jamuan Hari Raya. Sekiranya Menteri Perdagangan dan Ekonomi turut hadir semasa jamuan Hari Raya, ianya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pemimpin dan rakyatnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan sepotong hadis Rasulullah SAW yang bermaksud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahawa baginda bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini demikian, pemimpin berpeluang untuk mendengar rintihan suara rakyat yang mengalami masalah dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, rakyat dapat mengadukan tentang masalah gangguan bekalan elektrik yang dialami di kawasan komuniti setempat. Selain itu, jamuan Hari Raya ini dapat memupuk dan menyemai semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan masyarakat setempat. Hal ini berkait rapat dengan petikan ayat Al-Quran dari Surah Al-Ma'idah ayat kedua, yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jelaslah bahawa tolong-menolong amatlah penting untuk menjalinkan perpaduan sesama manusia. Dengan itu, lahirlah sikap hablum minallah, hablum minannas dalam diri individu. Situasi selepas jamuan Hari Raya. Melalui jamuan Hari Raya inilah, pemimpin dan rakyat dapat merapatkan jurang dan menyelesaikan kesalahfahaman yang wujud dalam kehidupan bermasyarakat pada masa ini. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Selain itu,
Pemimpin dapat memberikan bantuan yang sewajarnya kepada rakyat selepas mendengar masalah yang dihadapi mereka. Rakyat juga dapat memahami serba sedikit tanggungjawab pemimpin dan bersedia untuk bekerjasama dengan pemimpin. Oleh itu, pemimpin dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah yang dipegang dengan sebaiknya melalui kerjasama yang wujud dalam masyarakat. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Mu'minun ayat 8 yang bermaksud, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Selain itu, hadis dari Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tiada iman bagi seseorang yang tiada amanah baginya." Hadis riwayat Ahmad. Seterusnya, kita beralih kepada aspek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Khadijah binti Rimin, wakil daripada kelas PAI 3, ingin mencadangkan kepada Tuan Pengarah mengenai proposal khidmat nasihat dari segi aspek sosial yang berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Di sini saya akan menerangkan daripada 3 sudut, iaitu sebelum jamuan, semasa jamuan dan juga selepas jamuan. Bagi situasi sebelum jamuan, kami menyarankan kepada Tuan Pengarah agar mengasingkan meja makan tetamu lelaki dan juga perempuan. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti bersentuhan dan sebagainya. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim", yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada golongan yang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan mata. Surah An-Nur juz 3, daripada surah An-Nur ayat 30. Yang kedua ialah menyediakan kerusi dan meja khas untuk VVIP yang datang. Ini adalah tanda penghormatan kepada pangkat dan kedudukan tetamu tersebut. Untuk menguatkan lagi hujah kami, di sini kami telah pun memasukkan dalil yang membuktikan dan mengukuhkan lagi hujah kami, iaitu menyediakan tempat duduk mengikut keutamaan tetamu. Menyediakan tempat duduk yang khas mengikut keutamaan tetamu juga adalah satu protokol yang diajar oleh Islam di dalam sesuatu majlis. Cara ini adalah menjaga kemuliaan, kedudukan dan kepentingan tetamu tersebut. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, dudukkanlah orang-orang pada kedudukan mereka. Dan yang terakhir, bagi sudut sebelum majlis, Tuan Pengarah juga digalakkan untuk menyambut tetamu sambil berdiri. Bagi menguatkan lagi hujah kami, protokol ini adalah sebagai menghormati, memulia dan mengalu-alukan kedatangan tetamu. Dengan praktis yang sedemikian, tetamu yang datang akan merasa diri mereka dihargai. Perkara ini
11 seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabdanya yang bermaksud berdirilah untuk menghormati tetamu atau orang yang paling baik di antara kamu. Di sini juga kami telah menyediakan situasi. Buktinya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan dalam satu majlis. Apabila baginda berdiri, maka kami pun berdiri tegak sampai kami melihat beliau masuk. Semasa majlis, Seterusnya dari sudut semasa majlis. Di sini kami mencadangkan kepada Tuan agar memasang selawat, zikir ataupun nasyid. Ini adalah untuk memperlihatkan keindahan Islam kepada tetamu yang bukan Islam. Bukti dalil adalah mengadakan permainan serta kegembiraan yang tidak melanggar aturan agama, termasuk pelbagai bentuk nyanyian yang baik dari segi makna. Semua itu termasuk syiar agama yang disyariatkan oleh Allah pada hari raya untuk melatih tubuh jasmani dan memberi kepuasan serta kegirangan hati. Berikut adalah rujukan daripada Fiqh As-Sunnah Syekh Said Sabiq, jilid yang kedua, muka surat 290. Cadangan yang kedua ialah memberi duit raya kepada tetamu. Ini adalah tujuan untuk bersedekah. Dalil yang menguatkan lagi hujah kami adalah pemberian duit raya boleh dianggap sebagai sedekah, iaitu ibadat yang besar pahalanya dan mampu mengeratkan silaturahim. Selain itu, pemberian duit raya dilihat sebagai amalan yang membuka pintu rezeki kepada sesiapa sahaja. Allah SWT juga berfirman, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya antara hambanya, dan dia juga yang menyempitkan baginya, dan apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Daripada surah Saba ayat 34. Cadangan selepas majlis. Dan yang terakhir sekali adalah dari sudut selepas majlis. Kami menyarankan kepada Tuan Pengarah agar memberikan hadiah penghargaan kepada menteri yang dijemput. Ini adalah tanda terima kasih kerana sudi meluangkan masa menghadiri majlis yang diadakan. Ini bertepatan dengan surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Cadangan yang kedua adalah
membuat aktiviti bersalam-salaman. Hal ini dapat menghilangkan perasaan dendam dan saling maaf-memaafi antara satu sama lain, sekaligus menghidupkan semula silaturahim dengan tetamu yang hadir. Ini bertepatan dengan surah An-Nisa ayat 1 yang bermaksud, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Diharapkan agar Tuan Pengarah dapat menerima cadangan kami sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan slideshow tentang majlis jamuan dari segi aspek kebajikan. Dari segi aspek kebajikan, kita perlu melakukan persediaan bagi 3 peringkat, iaitu sebelum jamuan, semasa jamuan dan selepas jamuan. Sebelum jamuan, kita perlu melakukan persediaan yang rapi sebelum hadirnya tetamu yang dihormati. Sebelum jamuan, kita perlu menetapkan menu yang bersesuaian untuk tetamu. Selain dari itu, kita perlu mengedarkan kad jemputan kepada tetamu supaya mereka boleh membuat persediaan yang lebih awal. Di samping itu, kita perlu mendapatkan dana jamuan daripada sumber yang halal supaya majlis tersebut lebih berkat. Sehubungan itu, kita perlu mendapatkan pengesahan tetamu yang akan hadir supaya kita boleh menetapkan kadar makanan yang akan dimasak. Selain dari itu, kita perlu menetapkan kedudukan para tetamu lelaki dan wanita supaya pergaulan mereka terjaga. Selain dari itu, kita perlu menyediakan makanan yang halal untuk tetamu. Ini disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Di samping itu, kita perlu menyediakan makanan yang tetap mengikut jamulah tetamu yang hadir untuk mengelakkan baziran. Ini disebut dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, dan makanlah dan minumlah, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Akhir sekali, kita perlu menyediakan kemudahan untuk tetamu seperti tong sampah, tempat membasuh tangan dan sebagainya. Ini kerana dalam suatu hadis yang menyebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kita akan teruskan lagi dengan tingkah laku semasa jamuan. Semasa jamuan, kita perlu berkhidmat kepada pelanggan kerana mereka merupakan tetamu yang mulia. Ini disebut dalam suatu hadis bahawa sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan tetamunya. Selain dari itu, kita perlu menutup aurat kerana disebut dalam suatu hadis bahawa kita dilarang sama sekali menunjukkan aurat kita. Akhir sekali, kita boleh memberikan duit raya kepada kanak-kanak kerana sesungguhnya Islam menggalakkan kita berbagi-bagi antara satu sama lain. Kita telah pun sampai pada fasa akhir, iaitu etika selepas jamuan. Selepas selesai jamuan, kita perlu memastikan tempat jamuan tersebut dibersihkan semula. Ini kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman.
Selain dari itu, kita perlu memberikan kata-kata penghargaan buat tetamu yang hadir sebagai rasa bersyukur dan mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Ini disebut dalam suratul Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka berdamailah antara satu sama lain. Di samping itu, kita perlu memudahkan barang yang kita sewa. Ini disebut dalam satu hadis bahawa barang yang dipinjam perlulah dipulangkan. Akhir sekali, kita perlu menyediakan tempat bermalam untuk tetamu yang ingin bermalam. Sekian. Assalamualaikum. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan dari sudut pendidikan. Kami akan memberi khidmat nasihat untuk doktor pengarah dalam melaksanakan program jamuan hari raya dari sudut pendidikan. Antaranya ialah sebelum jamuan, kami menggalakkan kepada pengarah untuk melakukan program yang mempunyai nilai akhlak dan moral seperti memastikan masyarakat untuk memakai pakaian yang menutup aurat, sopan dan tidak menjolok mata. Pengarah boleh menjelaskan kepada masyarakat bahawa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menutup aurat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa taqwa. Itulah yang sebaik-baiknya. Dalam surah ini menunjukkan bahawa pakaian menutup aurat itu adalah perhiasan bagi umat Islam. Jadi kita diwajibkan untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Seterusnya, sebelum jamuan dimulakan, kami mencadangkan kepada pengarah untuk memulakan majlis dengan mendengarkan alunan zikir dan selawat untuk sentiasa mengingati Allah supaya masyarakat dididik untuk tidak lalai. Allah menyukai orang yang mengingatinya di waktu susah dan senang. Seperti mana Nabi SAW bersabda bahawa Ta'arraf ila Allahi fi ragai ya'rifuka fi syiddati. Bermaksud, kenalilah dan ataupun ingatilah Allah di waktu senang. Pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Ini menunjukkan bahawa semasa kita mengadakan jamuan hari raya, kita kena sentiasa mengingati Allah walaupun pada waktu itu kita sedang menyambut kegembiraan. Seterusnya, kami juga mencadangkan kepada pengarah untuk mengadakan majlis yang bersederhana, tidak berlebih-lebihan ataupun membazir. Agama kita telah mengajar cara berbelanja dan menguruskan harta dengan betul sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sesungguhnya mengamalkan sikap bersederhana dalam kehidupan dapat mengelakkan diri daripada sikap boros dan membazir. Seperti mana kita ketahui bahawa kita ingin mendidik masyarakat untuk tidak membazir dan tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu majlis. Jadi masyarakat dapat menjadikan pengarah itu sebagai idola mereka dan sebagai contoh yang terbaik untuk diikuti. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, yang bermaksud, dan mereka yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga bakhil, kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana di antara kedua-duanya. Jadi kita dalam memperbelanjakan harta kita, jadi kita tidaklah perlu berlebih-lebihan, kena bersederhana. Seterusnya, semasa jamuan pula, kami mencadangkan kepada pengarah untuk mengadakan tazkirah pendek untuk meningkatkan kesedaran dan kesyukuran atas kemenangan umat Islam selepas berpuasa sebulan di bulan Ramadan.
masyarakat akan memahami pengertian sambutan Syawal. Bukan itu sahaja, ia juga sebagai menzahirkan kesyukuran kepada Allah di atas rahmat dan petunjuknya, selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bermaksud Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa iaitu sebulan Ramadan, dan supaya kamu bertakbir membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Jadi semasa jamuan dijalankan, kita boleh mendidik masyarakat untuk sentiasa bersyukur kepada Allah selepas berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Selain itu, semasa jamuan dijalankan, kami menasihati pengarah untuk menggalakkan ibu bapa mengawasi tingkah laku anak-anak mereka. Ibu bapa perlulah mendidik dan mendisiplinkan diri anak-anak mereka agar melahirkan seorang yang bertanggungjawab dan berdedikasi. Sekiranya ibu bapa mendidik anak dengan perkara kebaikan dan anak tersebut mengamalkannya, maka pahala amalan anak tersebut mengalir juga kepada ibu bapanya. Sabda Rasulullah SAW, "Man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a." Yang bermaksud, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Selain itu, semasa jamuan, pengarah hendaklah menitik beratkan tentang akhlak antara lelaki dan perempuan, tidak kira tua atau muda, bagi menjauhi sebarang perbuatan maksiat dalam majlis. Allah telah menasihati hamba-Nya untuk sentiasa menjaga pandangan mereka. Hal ini bertetapan dalam surah An-Nur ayat ke-30 hingga 31. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Daripada ayat ini menjelaskan bahawa sama ada lelaki ataupun perempuan mestilah sentiasa menjaga pandangan mereka. Seterusnya, semasa jamuan, pengarah hendaklah mengajak para tetamu untuk menjaga kata-kata dengan berbual yang dapat memberi manfaat bagi mengelakkan tetamu berbual sehingga membuka aib orang lain ataupun mengumpat sehingga menyebabkan majlis tersebut tidak diredai oleh Allah. Hal ini kerana di dalam sebuah majlis, semua orang tidak kira peringkat atau darjat haruslah menjaga percakapan daripada bercakap perkara yang tidak bermanfaat. Seperti yang kita ketahui dalam surah Al-Mujadalah, Allah telah berfirman yang bermaksud, tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad akan orang-orang Yahudi yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa dan percerobohan serta kederhakaan kepada Rasulullah, sehingga akhir ayat. Ini menunjukkan bahawa Allah telah melarang kepada kita untuk bercakap mengenai orang lain yang boleh menyebabkan membuka aib ataupun memfitnah. Kemudian ayat ini disambungkan dengan bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan dosa dan percerobohan serta perbuatan derhaka kepada Rasulullah. Dan sebaliknya, berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Dan hendaklah kamu tetap bertakwa kepada Allah yang kepadanya
kamu semua akan dihimpunkan pada hari kiamat untuk dihitung amal kamu dan menerima balasan. Jadi di sini bermaksud kita perlulah bercakap tentang perkara baik sahaja dan tidak menyebarkan perkara yang tidak bermanfaat. Akhir sekali, selepas jamuan, kami mencadangkan kepada pengarah untuk mengadakan gotong royong agar dapat mendidik masyarakat saling bantu-membantu dan bekerjasama dalam perkara-perkara kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran. Seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan percerobohan. Jadi melalui aktiviti bergotong royong, pengarah dapat mendidik masyarakat untuk saling bantu-membantu seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ini. Selain itu, pengarah juga boleh memberi buah tangan kepada tetamu makanan-makanan sunnah seperti kismis, madu, kurma ajwa supaya dapat menggalakkan tetamu mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Makanan-makanan sunnah juga dapat memberi khasiat kepada tubuh badan. Daripada Al-Khattabi yang menyatakan bahawa kaunu al-ajwati tanfa'u mina as-summi was-sihri innama huwa bi barakati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam li tamri al-Madinati la li khasiyati fi tamri, yang bermaksud kurma ajwah bermanfaat bagi mengubati racun dan sihir disebabkan oleh keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kurma Madinah dan bukan kerana khasiat kurma itu sendiri. Seterusnya, sebelum tetamu meninggalkan majlis, sebaiknya pengarah memberikan wang bantuan kepada ahli komuniti yang kurang berkemampuan bagi meringankan beban mereka. Hal ini bertetapan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi, pengarah dapat mendidik masyarakat untuk saling membantu dari segi wang bantuan dan sebagainya. Akhir sekali, setelah jamuan makan selesai, pengarah dan tetamu yang lain digalakkan berjabat tangan sesama Muslim dengan menunjukkan muka yang manis. Hal ini kerana perkara tersebut merupakan akhlak yang mulia, malah dengan berjabat tangan juga mampu meredakan permusuhan dan perasaan hasad dengki sesama Muslim dengan dapat memperteguhkan kasih sayang serta mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja antara komuniti setempat, malah dengan menteri-menterinya juga. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang Muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan
Sebagai penutupnya, berdasarkan atas huraian sebelum, semasa dan selepas majlis, bagi setiap aspek yang telah dibentangkan sebentar tadi, dapat kami simpulkan bahawa amalan rumah terbuka ini merupakan platform yang terbaik yang mampu mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan rakyat dan menteri yang dijemput sebagai tetamu. Ukhuwah yang terjalin selepas menjalankan aktiviti seperti ini sangatlah vital untuk memelihara keamanan dan kesucian agama Islam. Konklusinya, setiap perayaan atau sambutan yang kita sambut perlulah menitikberatkan dan wajiblah mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan untuk mengerjakan majlis tersebut agar tidak berlaku sebarang perkara yang dapat mencemarkan imej agama Islam. Sekian daripada kami pelajar PPI SMP PAI 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.